Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin, orang cuba maki hamun Anwar Ibrahim dengan kononnya mengatakan Anwar Ibrahim bohong. Dalam isu membabitkan wang isyan 30 juta ringgit dan duit raya kepada pesawah. Ashraf berkata, mana wang isyan 30 juta dan duit raya kepada pesawah? Inilah sikap para pembangkang yang tak suka siasat. Orang kata terlalu gelojoh lah. Gelojoh nak menunggang sesuatu perkara. Kata beliau, di mana peruntukan itu? Nah, sekalinya apabila diumumkan, mereka pula yang terceduk. Terkedu habislah kan. Ada juga yang kata ada paling sedihnya, ada netizen yang berani kata kalau dibagi pun tak ambil. Aduh, kenapalah sampai macam tu kan? Kalau kamu tak mau ambil, bagi kamilah. Itu sentimen yang sangat buruk dan tidak baik. Apapun ideologi politik, apapun fahaman politik yang anda ikuti, kalau itu adalah bantuan kerajaan, terima ajalah. Ramai pula yang kata tak nak ambil sebab datang daripada PMX. Ada yang kata macam-macam lah. Tapi bagi akulah kan, itu bantuan untuk semua. Kenapa pula nak tolak? Kalau tak mau ambil, bagi kami semualah. Sekarang ini saya lihat bantuan SARA, yaitu bantuan untuk yang layak, kini mendapat sambutan yang hangat. Di mana-mana pasaraya yang ada package tersebut, Rahma tu, ramai orang yang berbaris menggunakan perkara tersebut. Jadi sebenarnya inisiatif itu sangat berkesan dan baik. Hari ini akhirnya Bernas mengumumkan bahawa pesawah dapat bantuan khas 90 juta ringgit. Kan dah kena. Itulah saya suruh nak memalukan Anwar sekarinya dapat pula tambahan 90 juta. Malulah kan, nak malukan kerajaan, rupa-rupanya dapat lagi bantuan balik. Hari ini Padi Beras Nasional Berhad atau Bernas menerusi kenyataan berkata, peruntukan khas fasa pertama sebanyak 60 juta disalurkan secara berperingkat. Manakala baki 15 juta sudah selesai disalurkan pada 5 Mac lalu. Bernas berkata, peruntukan tambahan sebanyak 30 juta seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga selesai disalurkan pada 20 Mac yang lalu. Sebanyak 90 juta ringgit bantuan khas pesawah disalurkan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sebagai usaha membela nasib dan kebajikan pesawah miskin. Peruntukan khas itu adalah wang isyan Syarikat Bernas dan bukannya dana awam. Yang ini paling penting. Walaupun pembangkang harus faham, peruntukan khas itu bukan dana awam. Kenapa nak salahkan Anwar pula? Anwar dah bagi tahu awal-awal. Dia memujuk Bernas untuk memberikan bantuan kepada pesawah. Jadi terpulang kepada Bernas bila nak edar. Anwar Ibrahim berjanji, hanya dapat janji. Dia kata akan disalurkan pada raya. Sekarang masih raya. Seberapa lama raya? Sebulan. Yang itu pun tak tahulah. Bernas dah kata dia akan salurkan wang tersebut. Sehubungan itu Bernas memaklumkan ia tertakluk kepada takbir urus kewangan korporat yang ketat dan pematuhan kewangan dalaman untuk kelulusan sebelum dapat disalurkan kepada kerajaan. Nah, yang ini jawapan paling penting. Peruntukan ini adalah peruntukan khas yang mana ia adalah wang isyan Syarikat Bernas dan bukannya dana awam. Bukan dana awam bermaksud Anwar Ibrahim tiada kena mengena dengan wang tersebut. Bahkan Anwar Ibrahim tiada kuasa pun untuk paksa salurkan dengan segera. Tapi sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim tak suruh Bernas salur kepada parti politik atau dalam akaun dia. Apa yang Anwar suruh? Bernas salurkan wang tersebut kepada kementerian. Bukan ke akaun parti. Bukan ke akaun peribadi. Jangan macam dululah kan. Adalah tu parti politik tertentu yang minta bantuan daripada Bernas tapi disalur pula dalam akaun partinya. Itulah yang paling salah. Aduh, kenapa itu pula tak dipersoalkan? Dalam masa yang sama,
Bernas berkata pihaknya kekal komited terhadap pelan tindakan jangka panjang KPKM dengan mengutamakan kebajikan pesawah bagi menjamin ketersediaan produk dan mendukung agenda keterjaminan makanan negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Oke, kali ini video saya hanya bertanya kepada Anda. Untuk saya jadikan sebagai konten pada masa akan datang. Anda jawab soalan-soalan ini berkait dengan Abang Belon. Soalan pertama, adakah Abang Belon harus meneruskan tindakan undang-undang terhadap DBKL, contohnya menyaman DBKL, atau Abang Belon perlu berdamai dengan DBKL? Faktanya mudah. Abang Belon pun mempunyai pasukan pembelaan, pasukan peguamnya yang diwakili oleh pasukan yang bermotif politik dan bermotif isyan. DBKL juga mempunyai pasukan undang-undang yang pastinya bukan calang-calang. Jadi, faktanya ialah, mampukah Abang Belon mengalahkan DBKL di mahkamah nanti dengan kes fakta yang cukup jelas? Abang Belon tiada lesen berniaga. Dan menurut laporan fakta, Abang Belon ada sentuhan fizikal terhadap penguatkuasa DBKL. Soalan pertama, perlukah Abang Belon saman DBKL atau berdamai dengan DBKL? Kalau Abang Belon teruskan tindakan undang-undang, pastinya akan mengambil masa yang sangat panjang. Cukupkah dana Abang Belon? Walaupun itu percuma, tapi Abang Belon harus tahu. Ianya akan memakan masa yang sangat panjang, memakan belanja yang sangat panjang. Tapi tak apalah, saya nak tanya netizen lah. Sama ada Abang Belon perlu membawa ke mahkamah dan semuanya akan terlondeh. DBKL pun terlondeh, Abang Belon pun akan terlondeh habis. Itu soalan pertama. Soalan kedua, mana satukah yang kita boleh percayai? Laporan doktor yang merawat Abang Belon yang menyatakan bahawa Abang Belon tidak ada patah tulang belakang ataupun tulang rusuk. Tiada tulang yang patah. Hanya ada beberapa kecederaan yang lain. Doktor itu tidak pernah memberitahu bahawa Abang Belon akan ada risiko mengalami lumpuh kekal. Doktor yang merawat di hospital Abang Belon. Tetapi hari ini, seorang doktor yang mana dikenali sebagai Dr. Muhammad Hafiz Rizal yang merupakan bekas Ketua Pemuda PKR Kelantan yang telah dipecat pada tahun 2017. Yang pada waktu itu menyifatkan pemecatannya sebagai tidak adil dan dibuat secara sepihak oleh Nik Nazmi Nik Ahmad yang merupakan Ketua Pemuda PKR pada masa itu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita nak percaya mana satu? Menurut doktor yang bergelar Dr. Muhammad Hafiz Rizal ini, beliau kata Abang Belon berisiko mengalami lumpuh kekal susulan kecederaan di bahagian tulang belakang. Didakwa, ekoran dicederakan penguatkuasa DBKL dalam kejadian di Jalan Tuanku Abdul Rahman TAR, Kuala Lumpur pada 28 Mac lalu. Soalan kedua, mana satu yang kita boleh percaya? Doktor yang dikenali sebagai Dr. Muhammad Hafiz yang juga merupakan bekas ketua yang pernah menjadi Ketua Pemuda PKR yang telah dipecat, ataupun seorang doktor yang merawat Abang Belon yang telah menyatakan mengesahkan tiada berlaku tulang belakang patah maupun tulang rusuk yang patah. Soalan kedua kita ialah, mana satu yang kita boleh percayai kini? Soalan yang ketiga ialah, menurut Abang Belon, dia kata, adakah sebab beliau mempunyai rekod jenayah lampau, beliau tidak boleh cari rezeki? Persoalan ini sangatlah subjektif. Bukan kerana tidak boleh cari rezeki. Kata netizen, tiada satu orang pun yang menghalang Abang Belon mencari rezeki. DBKL tak pernah halang Abang Belon cari rezeki. Tetapi, cara cari rezeki itu harus ikut undang-undang.
tiada lesen bermaksud itu adalah perniagaan yang haram. Jadi, sejak bila pula di BKL menghalang Abang Belon cari rezeki, kata netizen. Tiada sesiapa yang menghalang Abang Belon mencari rezeki. Tetapi Abang Belon kata, sebab ada kes lampau saya tak boleh cari rezeki kah? Wah, itu. Ada netizen kata, Abang Belon sekarang cuba pula nak bermain sentimen simpati. Saudara, soalan kita yang ketiga ialah, mana satu laporan yang boleh kita terima? Adakah laporan fakta yang mengatakan dalam fakta kenyataan media di BKL menyatakan bahawa pegawai penguatkuasa sudah memberikan amaran, dan selain itu berlaku sentuhan fizikal oleh Abang Belon terhadap penguatkuasa. Itulah yang menyebabkan berlaku kekecohan. Tetapi cerita daripada Abang Belon pula ialah dia kata, kalau saya bekas penjenayah, bolehkah saya dipukul, ditendang, diterajang, dicekup leher dan diperlaku zalim? Mana satu yang kita nak percaya? Itu soalan saya lah. Kamu nak percaya mana satu? Laporan kenyataan media di BKL ataupun apa yang Abang Belon kata ini, yaitu dia kata dia dipukul, ditendang, diterajang, dicekup leher dan diperlaku zalim. Semua yang dia kata ini bakal akan diambil faktanya di mahkamah nanti. Dan ini dilaporkan dalam Malaysia kini. Menjadi pertanyaan saya ialah, dalam video yang tular itu, betulkah? Saya tak nak jawablah. Kamu cari video tu sendiri. Dalam video yang tular tu, betulkah Abang Belon dipukul, ditendang, diterjang, dicekup leher dan diperlaku zalim? Itu persoalan saya. Jadi mana satu yang kita boleh percayai kini? Sebelum Anda berikan komen, ingat soalan-soalan itu. Saudara-saudara sekalian, kata Abang Belon, kalau saya ada kes lampau, adakah maksudnya saya tiada tempat untuk lawan orang yang buat salah dengan saya? Tak tahulah apa yang dimaksudkan oleh Abang Belon orang buat salah terhadap beliau sambil menangis teresak-esak pada sidang media di Kuala Lumpur. Saudara-saudara sekalian, Abang Belon kata, kalau saya ada kes lampau, adakah itu lesen untuk siapa-siapa sahaja boleh pukul saya? Kalau saya miskin, susah dan ada kes lampau, adakah di BKL boleh layan saya macam sampah? Wah, ini memang satu kenyataan yang cukup berani daripada Abang Belon. Ingat Abang Belon, kamu sedang berhadapan dengan satu kes yang sangat berat. Silap-silap hari bulan, apa kenyataan Abang Belon pada hari ini yang diterbitkan oleh Malaysia kini ini boleh menyebabkan fitnah dan bakal kena saman pula. Semoga Abang Belon dengarlah nasihat daripada netizen. Berdamailah dengan di BKL, jangan lagi ditunggang oleh orang ahli politik, pempengaruh dan sebagainya. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.